وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا. أما بعد. الحمد لله إخوان أخوات أعزكم الله إخوة الإيمان. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Al-Fattah Ar-Rauf, daripada Allah Al-Qahhar Al-Jabbar. Kita syukur kepada Allah dan syukur. Alhamdulillah, dengan apa yang Tuhan beri pada kita sekalipun, tak akan hilang title dia sebagai Rabbul Alamin. Tak akan pernah pudar pujian yang diberikan kepada dia. Dalam Al-Quran, Allah pernah menyebut perkataan tentang walahu aslama man fis samawati wal ard. Allah kata pasti akan tunduk kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dalam keadaan tau'an wa karha, dalam keadaan mereka tunduk dalam keadaan sukarela dan terpaksa. Akan sampai keadaan itu di mana ada makhluk Allah Ta'ala tunduk pada Allah dengan sukarela, dan ada makhluk tunduk pada Allah, dia terpaksa tunduk dengan terpaksa. Tapi akhirnya kata Allah, kepada Allah lah kamu. Kita cuba ambil manfaat, kita lihat perkara yang kedua daripada manfaat buku kita ini yang kita baca semalam, iaitu kita cuba lihat manfaat istighfar. Apakah manfaat istighfar yang kita boleh ambil? Kalau mengikut buku ini, pada muka surat ke-15 pada buku ini, penulis kata, apakah kamu ingin mengetahui manfaat istighfar? Dia tanya kita, apakah kita nak tahu? Maka dia mula catatkan. Dia kata satu, apakah kamu ingin mendapat ketenangan jiwa, dada yang lapang, ketenteraman batin, dan kenikmatan yang terus menerus? Jawabnya adalah hendaklah kamu beristighfar. Itu Allah Ta'ala berfirman, Allah menjawab, jawapannya adalah hendaknya kamu beristighfar, kerana Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana. Daripada surah Hud ayat ketiga. Dan hendaklah kamu beristighfar, minta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat padanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, nescaya dia Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu. Penulis nak sampaikan pada kita satu daripada manfaat istighfar ialah, iaitu pada perkataan yumatti'akum mata'an hasanan. Allah memberi kepada kita suatu nikmat, Allah bagi pada kita nikmat, yang nikmat itu kita dapat dalam keadaan tak putus, dan nikmat itu baik. Itu kita dapat kesan daripada istighfar. Kalau kita nak bagi ada suatu persamaan dengan keadaan kita sekarang, dengan ujian macam-macam, terutamanya COVID-19 ni, dengan kita perbanyakkan istighfar yang datang daripada hati kita dan menunaikan hak-hak istighfar. Kemudian ayat ni kata, lepas kita istighfar, summa tubu ilaihi, susuli istighfar itu dengan taubat. Dengan taubat dan penuhi syarat-syarat taubat, maka Tuhan akan ubah. Kita tengok istighfar boleh mengubah. Jadi cuba bayang, saya katakan di sana ada satu batu besar. Sana satu batu besar. Kita nak angkat batu tu, nak ubah ke tempat lain. Katalah kita panggil satu orang yang kurus, badan tak kuat, dia angkat. Dia angkat tak naik. Tapi dia pakai tangan lah. Dia angkat tak naik. Tu kita ubah. Kita panggil satu orang yang kuat, yang sasa, yang sado, dia angkat. Boleh. Jadi kenapa kawan ni angkat tak boleh, kawan ni angkat boleh?
Ini adalah kekuatan. Jadi kita nak istighfar ni, nak minta Allah Ta'ala ubah hidup kita. Jadi mesti ada kekuatan istighfar. Dia bukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak. Istighfar yang macam mana supaya Allah mengubah sesuatu itu kepada sesuatu. Daripada yang ceramah kepada yang damai. Penulis tanya di atas tadi, apakah kita nak jiwa yang tenang? Apakah kita nak dadanya lapang? Apakah kita nak ketenangan batin? Apakah kita nak dapat nikmat yang berterusan? Artinya istighfar yang kita buat itu, kita nak ambil fadilat tu. Jadi istighfar yang kita nak buat, yang boleh mengubah kita dari tak tenang jadi tenang, tak ada nikmat dapat nikmat, daripada jiwa kacau kepada jiwa yang aman. Kekuatan istighfar itu mesti ada. Dia bukan macam pepatah Melayu kata lepas batuk di tangga. Dah. Sebab hasil dia, gabungan istighfar dan taubat dalam ayat ni, yumatti'akum, Tuhan supply pada kita nikmat, Tuhan beri pada kita nikmat, yang nikmat itu kita dapat berterusan dan dia sangat baik. Dari situ kita dapat faham, istighfar itu kena ada ruh dia, kena ada kekuatan dia, datang daripada hati, datang daripada jiwa, datang daripada kesedaran. Itu satu. Dua, penulis kata, apakah kamu menginginkan kekuatan badan sihat dan selamat dari berbagai macam penyakit dan cacat? Ini kata penulis. Kata dia, jawapannya, hendaklah kamu beristighfar. Kerana Allah Ta'ala berfirman, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Surah Hud ayat 52. Itu Allah cerita balik. Nabi dulu kata, wahai kaumku, pohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras untukmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dalam ayat ni pula, Allah cerita seruan Nabi dulu kepada kaum dia. Sama macam ayat tadi, diguna perkataan istaghfiru rabbakum, kamu semua istighfar pada Tuhan kamu. Kemudian summa tubu ilaihi, istighfar dia punya partner dia taubat. Taubat bermakna kembali pada Allah. Taubat dia ambil pada perkataan tabah, makna kembali. Taubat orangnya kembali pada Allah. Artinya apa? Dia jauh kembali. Orang daripada kampung pergi kerja di bandar. Mai hari raya, dia balik kampung. Kenapa dia balik kampung? Jauh dia. Orang ini dah jauh dah dengan Tuhan. Dia istighfar, dia kembali balik pada Tuhan. Maka apa Tuhan akan buat pada dia? Yursilis sama'a alaikum midrara. Langit akan menurunkan berkat hujan. Hujan lebat, hujan kuat, tapi tak merosakkan. Dua, Tuhan kata, wa yazidkum. Tuhan tambah kepada kamu kekuatan ila quwwatikum, kepada kekuatan kamu. Kita kuat, Tuhan tambah lagi. Jadi kuat apa di sini? Kuat macam-macam lah. Cuba tengok masa kita nak tidur kan, Sayyidina Ali pada malam perang Siffin. Orang tengok dia, esok nak perang Siffin malam ni, Sayyidina Ali duduk baca itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dia nak tidur, dia baca. Orang kata kat Sayyidina Ali, dalam riwayat Muslim, orang kata pada dia, Ali nak perang dah besok, malam ni duduk baca ni lagi ya. Sayyidina Ali kata, sejak aku dengar Nabi cerita kepada Fatimah anak dia, Fatimah datang mengadu, minta pembantu rumah. Nabi kata, tak payah pembantu Fatimah, bila nak tidur, baca yang ni. Subhanallah 33, Allahu Akbar Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Allah akan bagi pada kamu kesihatan badan. Besok pagi bangkit, macam dapat kekuatan tenaga baru.
Sayyidina Ali kata, sejak hari itu aku tak pernah tinggal. Walaupun macam malam yang genting ni. Maka makna dia betul. Memang ada bahagian daripada zikir ini, dia memberi kekuatan badan. Termasuk yang bagi kekuatan badan kat kita adalah istighfar. Maka Tuhan kata, aku tambah kekuatan pada kamu. Dengan aku tambah kekuatan yang telah sedia ada, aku tambah lagi. Maka janganlah kamu berpaling kepada aku, kata Allah. Macam mana golongan mujrim. Macam mana golongan mujrim. Pendosa-pendosa, penjenayah-penjenayah tu. Sampai tak istighfar. Jadi kita balik kepada acuan yang pertama tadi. Macam mana nak istighfar? Yang istighfar itu boleh menyebabkan hujan turun daripada langit dan dapat kekuatan. Maka sudah tentu dia bukan sebarangan istighfar. Dia bukan istighfar kita duduk ramai-ramai kita istighfar. Dia bukan istighfar yang begitu-begitu, tidak. Dia daripada jiwa mengharapkan Tuhan. Nak kembali pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Kemudian disusuli dengan taubat. Yang dengan itu kita akan lihat suatu perubahan. Kita boleh rasa rahmat. Dan kita mula dapat kekuatan untuk hidup. Sekurang-kurangnya macam ni, suasana macam ni. Kita untuk hidup. Kita diuji dengan COVID-19 ni, kita mesti ada kekuatan untuk hidup. Istighfar boleh memberi kekuatan untuk hidup. Lepas tu tuan kitab kita kata, yang ketiga, dia kata, apakah kamu ingin menolak bahaya dan musibah, serta ingin selamat dari berbagai macam musibah, dan mendapat keamanan dari fitnah dan ujian. Tuan kitab kita. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun pada Allah. Ya. Makin ramai umat Islam beristighfar dalam negara ni, makinlah apa yang kita kata azab itu akan angkat, akan dihilangkan. Makin kita beristighfar. Tapi bukan maknanya istighfar jamaah. Ramai-ramai tak. Setiap kita. Kita ada masa tengah malam. Sekarang ni kita lebih banyak masa di rumah. Jabatan kerajaan pun banyak cuti, sekolah cuti. Kita solat pun banyak di rumah. Itu kita boleh istighfar. Astagfirullah. Mungkin bangkit awal subuh sikit. Istighfar. Sehari semalam 100 kali. Sehari semalam 100 kali. Itu di mana-mana kita boleh. Maka makin banyak bumi ini dibasah dengan istighfar. Tuhan akan mengubah udara, iklim, suasana. Dan dia memang sifat ubat. Dia memang dia masuk sikit demi sikit. Tak ada orang makan ubat. Makan ubat terus boleh lari. Tak ada. Dia berangsur pulih. Mula rasa hilang sikit. Boleh buka mata, boleh beralih. Itu sifat rawatan dia, penawar. Maka apa yang ada dalam ayat ini, suatu rawatan keruhanian untuk lebih-lebih dalam suasana yang sedang kita hadapi. Istighfar sangat senang. Astaghfirullah. Ditanya pada Imam Al-Auza'i dalam riwayat Muslim, kaifal istighfar? Macam mana Nabi istighfar? Maka dia jawab, dia kata astaghfirullah. Sekurang-kurang istighfar yang tu. Hak yang panjang-panjang mungkin tak ingat, tapi yang tu aja. Orang muda boleh sebut, orang tua boleh sebut, orang sakit pun boleh sebut, orang yang sihat boleh sebut. Astaghfirullah. Dengan kita tahu, dengan kita bermaksud, kita qasad dalam hati, kita nak minta ampun pada Allah, Allah terima istighfar kita dan Allah mengubah hidup kita. Yang tu jangan bagi putih dalam hati. Harap kata Allah akan tolong kita dengan kita kata penyucian jiwa pada Allah ni mesti ada dalam hati. Jangan bagi putih. Lepas tu penulis kata pada kita. Penulis kata, apakah kamu ingin mendapat hujan lebat, keturunan bagus, anak saleh, harta halal, rezekinya melimpah? Dia kata jawapannya, hendaklah kamu beristighfar.
Kerana Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Surah Nuh ayat 10 dan sampai ayat 12. Apa dia? Allah kata, maka aku katakan kepada mereka, Nuh kata pada kaum dia, pohonlah ampun pada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Nescaya dia akan mengirim hujan yang lebat padamu dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan menciptakan kebun-kebun untukmu. Dan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya untukmu. Ayat ni kalau kita boleh ingat yang kita sebut kemarin yang orang datang pada Hasan Basri tu. Hasan Basri baca ayat ni. Jadi cuba tengok di sini, ayat ni dengan ayat-ayat kita jumpa tadi, ayat yang kita jumpa tadi dia gabung istighfar dengan taubat. Tapi ayat ni istimewa, dia hanya sebut istighfar saja tanpa gabung dengan taubat. Di sini menunjukkan istighfar itu sendiri ada fadilat. Dan pada bahagian lain istighfar kena gabung dengan taubat baru dapat fadilat dia. Ini sahaja pada ayat ni saja istighfar tu saja ada fadilat. Maka Allah bagi wahyu pada Nuh, dia sebagai rasul yang pertama komunikasi dengan umat dia yang macam-macam kerana 1000 tahun, kurang 50 tahun, 950 tahun dalam surah Al-Ankabut. Maka penawar untuk merawat, penawar untuk mengubah alam, penawar untuk mengubah hidup, itu wahyu pada Nuh istighfar. Dan Nuh pun kata pada kaum dia, Nuh kata faqultu astaghfiru rabbakum, Tuhan, aku kata dekat mereka, istighfarlah kepada Tuhan. Kamu semua istighfarlah pada pencipta kamu. Innahu kana ghaffara. Dia sangat-sangat penerima taubat, penerima istighfar. Dia akan ambil istighfar kamu, dia terima, dia tutup kesalahan kamu, dia tak akan bercakap. Tempat kesalahan kamu dia akan tukar dengan pahala-pahala yang besar. Dia terima istighfar kamu, maka dia mula akan turunkan hujan daripada. Bila istighfar kita ni naik sampai ke langit, dia ada kontak. Tadi pakcik kata respon. Ni respon dia naik, langit bagi respon. Allah izin langit bagi respon. Apa respon dia? Maka berlakulah yursilis sama'a alaikum. Akan dikirim kepada kamu daripada langit hujan midrara yang sangat lebat. Mata kita tengok, kita seronok. Kita tak takut dengan lebat tu, tak takut. Kita tak takut bah sana, tak takut. Hujan yang menggembirakan. Dua, Tuhan ubah hidup kamu macam mana? Wa yumdid bi amwalin wa banin. Apa Tuhan nanti buat? Tuhan nanti bagi balik pada kamu harta kamu dan anak pinak kamu. Bukan dalam keadaan biasa. Wa yumdidkum. Tuhan tambah. Tuhan banyakkan harta dan anak-anak. Mula dah subuk kehidupan jadi elok, tanaman jadi elok, boleh jual, boleh dapat balik harta, kemudian boleh jaga balik anak-anak yang sakit, dapat rawatan balik, ubat-ubat mula dapat dibeli. Oh subhanallah. Kemudian tak cukup setakat tu, wa yaj'al lakum jannatin. Dia Allah Ta'ala akan pulang balik kebun-kebun kamu yang usang dan gersang. Yang apa pun tak ada tadi ni kering kontang. Orang kampung kata sodek jagung pun tak ada. Jagung bukan kata jagung, sodek jagung pun tak ada. Punat jagung tu pun tak ada. Sekarang Tuhan tukar dah. Takat mana lagi Tuhan buat? Wa yaj'al lakum anhara. Tuhan pulihkan balik sungai-sungai kamu. Bermakna air daripada bukit tu dah kering. Air di gunung tu dah kering. Sungai kering. Maka Tuhan bagi mata air di bukit tu ada balik. Air terjun tu turun balik. Alih ke sungai.
daripada sungai masuk balik ke laut. Kalau air sungai itu elok, air laut akan jadi elok. Maka kesemua ni berlaku dengan apa? Dengan istighfar. Maka dengan balik acuan awal tadi balik, istighfar macam mana yang boleh mengubah semua keadaan ni? Itu yang kita fikir di minda kita. Istighfar yang bila mulut kita sebut, hati kita menangkap, sampai kadang-kadang air mata kita turun. Macam orang desperate sangat-sangat, dah tak ada hala tuju nak pergi tak mana. Last sekali dia kata, Ya Allah, tolonglah saya. Masa tu Tuhan tolong. Masa tu Tuhan tolong dia. Dan dia mengetahui betapa besarnya istighfar. Sebab istighfar ni maksud dia apa? Hamba kata astaghfirullah. Dia seolah-olah kalau terjemah Melayu, astaghfirullah artinya padam dosa-dosa saya dan tutup dosa saya, dan tempat dosa tu ya Allah kau ganti dengan kebaikan. Istighfar. Itu makna istighfar. Istighfar kadang-kadang maksud dia kafarah, kadang-kadang maksud dia sitru, menutup. Astaghfirullah, ya Allah, tolonglah hapuskan kesalahan saya. Hapus. Hapus macam mana? Jangan tunjuk balik dah. Hapus macam mana? Tempat saya salah tu, kalau kau hapus dengan biak kosong, tanam benda lain di situ ya Allah. Tanam apa? Tanam dengan pahala. Kalau puluh tahun saya berdosa, tolong hapus, dan tempat dosa tu yang puluh-puluh tahun tu tolong tukar dengan pahala. Dan tolong tutup ya Allah. Tolong tutup. Itu makna astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan nak sebut tu dan mengharapkan yang tu, apa kita kena buat? Takkan dengan kita kata astagfirullah, astagfirullah, semudah tu Tuhan nak tutup salah kita. So kita dengan orang pun, kita buat salah dengan orang, kita pergi minta maaf. Maaf macam mana kita minta yang sampai dia boleh kawan balik dengan kita, dia lupa salah kita. Maknanya sungguh-sungguh. Bila kita kata astagfirullah, ingatlah hati, ya Allah, aku minta ke Tuhan aku ni supaya Tuhan delete segala dosa-dosa aku. Tuhan padam. Satu, bukan kata padam macam tu, dah padam tempat tu, tempat dosa tu. Tak mahu ada kesan dah dosa, tukar dengan ganjaran-ganjaran pahala. Lepas tu, tutup ya Allah. Janganlah cerita lagi di hari akhirat. Jangan ada pembalasan di hari akhirat. Itu makna astaghfirullah. Dan istighfar macam tu Tuhan kata, bukan kata akhirat dapat jannah, dunia akan dapat nikmat. Maka seorang tu bila dia beristighfar pada Tuhan, macam mana dia kena istighfar? Kerana dia pertaruhkan niat dia yang bersih, lisan dia yang bersih, hati yang bersih, ucapan yang bersih, minda yang bersih, akal yang bersih, ilusi yang bersih, untuk mendapatkan perubahan dalam hidup. Maka Abdullah bin Mas'ud kata apa? Abdullah bin Mas'ud kata, orang-orang yang menggabungkan istighfar dengan taubat ini, orang yang menggabungkan istighfar dengan taubat ini, kamala zambala. At-taibu minaz zambi kamala zambala. Ini sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, tokoh sahabat yang mendapat kategori ulama di kalangan sahabat dalam dunia tafsir. Abdullah bin Mas'ud, dia kata orang yang beristighfar daripada dosa dia dengan istighfar macam tadi, dan dia bertaubat daripada dosa dia, dia ni kamala zambala. Dia seperti orang yang tak pernah buat dosa, Tuhan kira. Wahai dia buat dosa, tapi Tuhan kira dia tak pernah buat dosa. Macam mana dapat lagu tu? Kerana istighfar itu memadam kesalahan, tempat salah diganti dengan kebaikan, dan tak akan dicakap lagi dah pasal salah dia. Maka at-taibu minaz zambi kamala zambala. Itu nak dapat yang tu macam mana? Tuan penulis kitab kita kata apa lagi? Dia kata yang kelima, apakah kamu ingin agar dosa-dosa kamu dihapus dan ditambah kebaikan dan ditingkatkan darjat? Tengok. Maka hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
wasanazidul muhsinin. Dalam surah Baqarah ayat 58. Allah katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Nescaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Dan kelak kami akan tambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat ni, dalam Baqarah ini, Tuhan kata, وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. Katakanlah, Tuhan suruh Bani Israel zaman Nabi Musa dulu kata apa dia? Kata hintatun. Kata hittatun. Tapi Bani Israel mereka buat masalah. Tuhan kata hittatun. Ada huruf ha, ada huruf ta. Antara ha dengan ta tu, apa Bani Israel buat? Dia pergi tambah satu huruf, nun. Dia jadi hintatun. Itu yang ulama akidah kata, jangan bawa nun Yahudi dalam akidah kita. Allah kata, katalah kepada mereka Musa, waqulu, katalah mereka semua kena kata hittatun. Maksud dia apa? Hittatun tu maksud dia apa? Minta ampun, ya Allah, ampunlah kami, bebaskanlah kami dari dosa. Kami ampunkan kami, ya Allah, ampunkan kami. Allah kata naghfir lakum. Kalau mereka kata hintatun, naghfir lakum. Allah Ta'ala kata kami ampun mereka. Dan apa kami buat? Kami naghfir lakum khatayakum. Kami ampun, kami hapuskan ke semua kesalahan-kesalahan mereka. Kami hapuskan. Naghfir lakum khatayakum. Kami hapuskan kesalahan. Kami nak mereka kata satu saja. Hittatun. Tuhan, ampunkan kami. Tuhan jawab, naghfir lakum khatayakum. Khataya bermakna kesalahan. Kesalahan kamu tu naghfir lakum. Kami delete. Kami buang. Tapi kami nak kamu sebut daripada hati. Kata daripada hati. Biar yang ada di bibir kita ni adalah suara hati yang murni pada Tuhan. Allah kata apa? Wasanazidul muhsinin. Allah kata, kami pasti memberi balasan yang baik pada orang yang berbuat baik. Pasti. Kami akan. Dan diguna perkataan sin. Wasanazidu, balasan kami, balasan baik yang kami nak tambah pada orang buat baik ni, dah dekat dah. Tapi dia tak sabar. Dia tak kata hittatun. Dia kata hintatun. Hintatun ni maksud dia minta makan. Ada ulama kata gandum. Allah kata hittatun. Dia tambah nun antara ha dengan ta. Hintatun. Maka kita untuk mendapat Tuhan ampun dosa kita, kita tak boleh sengak. Kita tak boleh sengak. Kita kata saya berzikir dengan hati, tak boleh sengak. Kita kena sebut di mulut. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kita minta ampun pada Allah. Tengok penulis kitab kata apa. Dia kata istighfar adalah ubat mujarab untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Oleh kerana itu, Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk selalu beristighfar. Pasal dia ubat. Dia ubat. Ada penyakit, ada ubat. Penyakit apa? Penyakit itu dosa, penyakit maksiat, penyakit syubhat, itu penyakit. Kesemua itu penyakit. Maka ubat dia apa? Ubat dia istighfar. Ubat dia kita beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala. Cuba kita tengok, kalau kita ada sedikit pandangan mata, kita tengok. Daripada nombor 1 tadi, dia kata apa? Dia kata kalau kita nak dapat ketenangan, istighfar. Dia bawa dalil dia. Dia bawa dalil daripada ayat 3 surah Hud. Kita nak Allah ubah hidup kita, istighfar. Lepas tu dia kata, kita nak ada kekuatan, istighfar. Dia bawa pada kita surah Hud juga ayat 52. Lepas tu dia kata pada kita, kalau kita nak terselamat daripada bahaya, istighfar. Lepas tu dia bawa pada kita surah Al-Anfal ayat 33.
Lepas tu dia kata pada kita, kalau kita nak mendapat hujan yang rahmat, hujan rahmat, hujan dengan bumi ni ada kaitan rezeki. Kalau Tuhan tahan hujan, kita habis rezeki kita. Habis, binatang akan mati, rumput-rumput akan mati, tanah akan bermasalah, kita tak boleh hidup. Kering kontang. Maka Allah bagi rahmat hujan. Kalau nak bumi ni sentiasa mendapat kebaikan, dia kata istighfar. Lepas tu dia kata pada kita, kalau kita nak keturunan, anak-anak, kadang-kadang di kalangan orang kita kan, mengandung, dia suka tanya, nak baca surah apa, nak baca ayat apa. Orang mengandung, sama ada suami atau isteri dia mengandung, dia nak baca surah apa, suami nak baca surah apa, isteri nak baca surah apa. Kita katakan tak ada surah yang tetap. Daripada alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin tu sampailah minal jinnati wan nas tu, pilihlah surah apa dia nak baca. Dan surah yang dia nak baca tu tak ada kena mengena dengan kejadian anak. Tak ada kena mengena nak bagi anak cerdik ke, tak ada kena mengena. Itu hanya mencari berkat, dekatkan hubungan dengan Tuhan. Kalau nak baca, perbanyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Dan apa lagi? Doa pada Allah. Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Zakaria. Tuhan berilah kepada aku zuriat yang salih. Bacalah yang tu. Nak bagi anak cerdik, baca surah Luqman. Nak bagi anak segak, baca surah Yusuf. Ayat ni satu jenis khurafat. Khurafat ni patut dibuang. Tak ada anak kita keluar segak ke tak segak, itu urusan Tuhan. Tapi doa boleh mengubah segala-gala. Istighfar boleh membawa kepada kebaikan. Jadi istighfar, mak, ibu masa mengandung istighfar, ayah istighfar, keluarga yang beristighfar. Di antara benda yang kita masukkan dalam istighfar kita ni apa dia? Kita munajat pada Tuhan. Di antara benda kita masuk apa dia? Untuk anak-anak kita, keturunan kita. Kita kata, ya Allah, janganlah dosa-dosa aku, ya Allah, menjadi sebab keturunan aku dihukum. Jauhilah aku daripada fitnah tu, ya Allah. Janganlah kerana dosa aku ni, musibah tu balik pada anak-anak aku. Rumah tangga dia susah, kehidupan dia tak ada rahmat. Bila kita tengok lagu tu, kita kata, ya Allah, janganlah anak-anak aku dihukum kerana salah aku. Maka kita kata apa? Kita kata astaghfirullah, ampunkan aku, ya Allah, ampunkan saya, ya Allah. Ya Allah, ampunkan saya. Kalaulah di sisi Tuhan itu masih ada bekas-bekas dosa yang Tuhan tengok kita buat, dengan itu Tuhan nak mengambil tindakan pada keturunan kita, kita kata, ya Allah, ampunlah, ya Allah. Tolonglah padam kesalahan tu. Kau jangan ambil tindakan, ya Allah. Kerana kalau Allah mula bertindak, kita akan jadi susah macam ni. Susah kita memang tak ada ubat. Hanya Dia saja boleh tolong kita. Sahabat-sahabat, cuba tengok satu keadaan. Hanya ini bukannya muktamad, ini bukannya keputusan, tapi sekadar saya sebut. Dulu bukan kata dulu, bukan dulu saya maksud 10 tahun ke 20 tahun dah. Dulu ni sebelum 18 hari bulan 3 ni. Sebelum 18 bulan 3 kita jumpa 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 kita jumpa. Masa tu masjid azan sehari semalam 5 waktu. 5 waktu azan. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ini kita ambil orang Islam yang normal lah, yang tak pekak, yang tak cacat, dengar azan. Kadang-kadang berjalan depan masjid, depan surau, dengar azan, tak menyinggah pun. Kadang-kadang ada mayat dibawa ke surau, dibawa ke masjid. Kadang-kadang ada keluarga tak masuk pun dalam masjid. Dia pergi ke mana? Ke tempat Dewan Serbaguna tu,
ke di belakang surau. Dia boleh teman mayat waris dia, tapi dia tak semayang pun. Allah minta kita semayang. Allah minta kita semayang, satu. Yang kedua, dia minta kita semayang di tempat yang paling dia sayang, rumah dia. Kita orang Islam buat pekak. Masuk 18 bulan 3, Tuhan bertindak. Aku tak izin seorang pun daripada kamu datang sembah aku dalam rumah aku. Masa ni, terbuka hati nak pergi ke masjid ni hanya Allah yang tahu. Tapi dia tak mau dah. Tapi dia masih bagi peluang kepada kita. Peluang apa? Boleh sembahyang di rumah masing-masing. Apa ini? Apa ini? Dulu, masa orang boleh duduk pergi Mekah, boleh duduk pergi umrah, orang tuduh kepada Mekah ni, orang tuduh kepada rumah Allah ni macam-macam tuduhan. Last sekali orang tuduh apa? Imam-imam yang duk mengimamkan kita di Masjid Haram tu semua tu sesat. Akidah tak betul lah yang tu lah. Begitu banyak tuduhan diberi pada rumah Tuhan. Dan tempat yang kena tuduh ni tempat yang paling istimewa dekat Tuhan. Umat punya tak jaga mulut. Tuhan bertindak. Saja. Ini bukan muktamad. Ini saja renungan. Dia berturun satu penyakit. Dia tak izin seorang pun masuk dalam rumah dia. Dah hamba kata sesat. Dia tak izin seorang pun masuk dalam raudah dia. Yang kadang-kadang kita nak masuk dalam raudah tu, di situ tak ada seorang kafir pun, semua Muslim. Tapi aku kena tolak hang, hang kena tolak aku. Aku kena khianat hang, hang kena khianat aku. Semata-mata nak semayang di suatu tempat yang kita panggil raudah. Sekarang Tuhan kata, sudah. Dia tak mau saksi dah benda ni. Tapi dia masih benarkan kita semayang di rumah. Adakah nanti mai satu masa di mana kita nak semayang pun dia tak bagi dah. Bukan kata kuman ini dia biasa-biasa. Mungkin sampai beragak kuman ini akan duduk di atas tanah yang kita pijak ni. Tapi Tuhan berinteraksi dengan kita. Kamu dah tak pandang rumah aku? Okey, tak payah masuk. Siapa? Lengang. Kita naik motor daripada Tanjung, kita datang ke Seberang, daripada Seberang pergi Tanjung. Kita boleh dengar orang azan, tapi nak singgah semayang tak boleh. Tak boleh. Dulu keadaan di Perlis saja. Satu. Kami lusa jemaat. So, itu lusa tu adalah jemaat pertama satu Malaysia tak sembahyang jemaat. Sebelum ni tempat tertentu. Sekarang satu Malaysia dalam tempoh 2 minggu ni. Yang sebelum ni jemaat sebelum ni panggillah muazzin panggil mai sembahyang. Allah kata izanu diyalis salah yaumil jumaah. Kamu disuruh pada hari Jumaat. Fas'au, Tuhan kata mai. Dan Tuhan kata mai itu apa dia? Wazarul bay'. Tinggallah jual beli kamu. Tinggallah menega-menega kerja. Tinggal saat mai sembahyang. Allah kata dah habis sembahyang. Fantashiru fil ardi. Bertebaranlah balik. Ada orang Islam boleh sembahyang jemaat? Tak sembahyang jemaat. Bagi alasan macam-macam. Mai masa dia. Tuhan kata sudah. Tak payah sembahyang. Yang tak mau sembahyang pun tak payah sembahyang jemaat. Yang nak sembahyang pun tak payah sembahyang jemaat. Pergi buat lohok. Kalau keadaan ni tak boleh buat kita fikir, benak-benaklah kita kena tadah tangan. Ya Allah, ubahlah seketui hati aku ni ya Allah. Apa dah jadi dah dengan aku. Dan untuk ubah balik semua ni, kaitan dengan kita baca ni apa dia? Penulis kata istighfar. Istighfar. Dan penyakit ni, penyakit COVID-19 ni bukan penyakit rakyat Malaysia. Penyakit ni terbang daripada negara China. Terbang daripada negara China, pergi ke US.
Dari sana mai. Dia bukan di sini. Dia bukan rakyat Malaysia yang mencetuskan penjaga dia dah. Dia terbang pada jauh. Terbang jauh mai. Kenapa Tuhan buat aku? Dia terbang pula pergi sampai Itali, pergi sampai sana, pergi. Seluruh dunia dia pergi-pergi sampai ke Mekah dan Madinah. Pak kena. Kita kena. Maka tentu ada suatu hikmah yang besar yang Tuhan nak didik kita. Kita kaum muslimin. Ada hikmah yang besar. Tuhan nak didik kita. Tadarruk kita, ketundukan kita pada Tuhan, kepekaan kita kepada rumah Allah, kepekaan kita kepada rukun Islam. Ada dibina Islam di atas 5. Hadis Abdullah bin Umar, hadis Bukhari. Dibina buniyal Islam alal khams. Dibina Islam di atas 5, 2 kalimah syahadah. Tempat kedua daripada 2 kalimah syahadah, salat. Salat. Sekarang kita lalu hanya boleh tengok menara masjid ni. Depan rumah saya tu masjid. Menara masjid. Cukup time orang azan. Tapi tak boleh masuk. Diikat. Diikat dengan tali. Macam bila ada kes jenayah, polis ikat dengan rebin tu kan. Diikat. Tak boleh masuk. Yang boleh masuk Tok Bilal. Kawan saya Tok Bilal. Perak. Itu saya masuk, saya boleh azan dan saya hanya boleh sembahyang seorang. So macam mana position saya? Ya, sampai begitu. Sampai begitu Tuhan buat. Tapi kita boleh makan, boleh minum. Makan, minum pun dah berubah dah. Tak boleh duduk kedai. Tak boleh duduk kedai. Beli bungkus balik. Beli bungkus balik. Ini semua ada suatu kumpulan dalam dunia Islam ni kita panggil dengan para hukama. Golongan haki, hukama. Hukama ni apa dia? Golongan yang suka mencari hikmah dalam hidup. Para ahli hukama. Hukama, hakim, dia dikatakan orang yang bijak pandai, suka mencari hikmah-hikmah. Kerana Allah menyatakan Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan siapa dapat hikmah, dia mendapat kebaikan yang banyak. So mereka pengkaji-pengkaji kerohanian, para hukama, dia pun suka mencari. Kalau Tuhan buat lagu ni, apakah pelajaran dia? Kalau Tuhan buat lagu ni, apakah pelajaran? Dia pun tak kata itu keputusan muktamad, tak. Tapi sekadar mencari pelajaran. Pasal itu dikatakan, apa hikmah ini? Apa hikmah ini? Dulu kita kena juga penyakit SAR, tapi tak sampai masjid tutup. Tak sampai tak sembahyang Jumaat. Tadi seorang yang kata dengan saya, dia kata, dia kata kat saya tadi, adakah selepas ini, kita kerana penyakit ini, kita dah tak mengimarahkan masjid. Kita dah tak sembahyang Jumaat di masjid, kita dah hilang dah partilat yang banyak. Kita dah start tak sembahyang Jumaat. Adakah selepas ini kita akan tanggung lagi kesan kerana rumah Allah tak diimarahkan dengan solat 5 waktu, kita akan terima kesan sampingan yang lain? Saya kata tak tahu. Tapi ada pelajaran, ada hikmah dia. Hikmah dia, Muslim ni kena merenung diri. Takkan nak suruh yang kafir renung. Sepatutnya yang kafir renung balik. Kehidupan dia itu sejauh mana yang tak sama dengan fitrah alam. Tapi kita dulu kena cari hikmah. Perlukah seorang Muslim melihat rumah Allah tapi hati dia tak teringat nak masuk? Biar lelaki, biar perempuan, biar tua, biar muda. Kadang-kadang di masjid tu, satu masjid dan satu qaryah keliling rumah orang Islam saja. Orang pendek kata bahasa kita ni, orang Melayu saja. Tapi bila tengok hari Ahad, saya tak ambil Isnin sampai Jumaat, hari kerja, ambil hari Ahad. Subuh ke, lohor ke, maghrib ke, asar ke, tak ada orang. Tapi keliling tu, semua Melayu lah. Tapi masjid tak ada orang. Takkan berjalan Mekah ke Nuri sampai tak semayang. Takkan sampai hari Isnin sampai hari Ahad. Tak ada satu hari nak singgah rumah Tuhan. Kadang-kadang buat kuliah, yang ramai tu mana? Ia pasti orang luar mai. Buat kuliah, anak qaryah tu pergi mana? Nah sekarang, tak payah mai.
tak payah mai. Untuk minggu ni tak payah mai. Bukan kata mai, kuliah pun tak payah, di surau pun tak ada kuliah, masjid pun tak ada kuliah, sembahyang 5 waktu pun tak payah, Jumaat pun tak payah. Tadi ada satu yang perempuan tu, dia datang beli barang tadi, dia kata kat saya, dia kata, Ustaz punya ingat, agak-agak benda ni sampai Ramadan ke? Kalau sampai Ramadan, dia kata, saya tak dapat nak bayang Ustaz. Macam mana kita nak tarawih ni? So dia kata lagu tu, saya pun jadi, oh ya tak ya juga nah. Kita sekarang dah rejak. Betul Syaban, betul Ramadan. So kalau itu terjadi, tak, kita langsung tak mengharapkan itu jadi. Mengharapkan Tuhan akan menolong kita dalam sikit masa yang dekat ni. Tapi sebagai Muslim yang ada iman, seteruk mana pun kita orang Melayu, kita Muslim, kita ada iman. Seteruk mana pun kita orang Melayu, kita masih ada Tuhan yang kita ingati. Kita kena pulih balik keadaan kita. Istighfar pada Tuhan. Dengan ayat-ayat kita baca tadi, Tuhan akan mengubah hidup kita. Tuhan pasti mengubah. Dan banyaklah keadaan-keadaan kita tengok orang Melayu, orang Islam, ketika mereka bertemu dengan mudarat, mereka kembali pada Allah, Allah tolong mereka. Allah tolong. Dulu orang Melayu pernah menghadapi keadaan tahun 69, 13 Mei. Banyak masjid penuh, surau penuh, mendampingi para orang-orang soleh. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Banyak kes peperangan, 500 tahun negara ini hampir dijajah. 500 tahun sejak zaman Mat Kilau dulu. British masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Tuhan tolong mereka. Tolong. Ya, demi Allah Tuhan tolong kita. Maka yang kita baca ni sangat-sangat betul. Sangat-sangat betul. Maka kerana itu penulis kita kata, dia kata kerana itu Nabi kita Muhammad bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah padanya. Sesungguhnya aku bertaubat pada Allah sehari. Aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Ya, istighfar. Kata penulis, Allah meredai orang yang benar-benar beristighfar. Kerana orang yang beristighfar bererti dia mengakui dosanya dan menghadap kepada Allah seakan-akan dia berkata pada Allah. Tengok, ini penulis bawa kepada kita suatu lakaran. Bila kita kata astagfirullah, seolah-olah apa? Apa dia punya tasawur dia punya gambaran dia. Tengok, hak ni dia buat dia punya lakaran tu. Begitu, seolah-olah kita kata macam ni. Kita kata, Ya Allah, kalimah istighfar tu seolah-olah makna dia macam ni. Dia pendek aja, astagfirullah kan. Tapi kita nak terjemah astagfirullah tu pada, Ya Allah, saya beristighfar pada kamu. Saya datang nak minta kiranya kau sudi mengampun kesalahan saya. Perkataan astagfirullah tu kalau kita nak terjemah ke Melayu, dia kata seolah-olah makna dia macam ni. Ya Allah, aku telah berbuat dosa, aku telah berbuat salah. Aku telah berbuat jahat. Aku telah berdosa. Aku telah meremehkan hak-Mu. Aku melalaikan hak-hak-Mu. Aku telah menzalimi diri aku sendiri. Ya Allah, syaitan telah mengalahkan aku. Hawa nafsu telah menguasai aku. Dan hawa nafsu telah memperdayakan aku. Ya Allah, aku pun mengharap luasnya pengampunan-Mu, kemuliaan-Mu, kedermawan-Mu dan besarnya rahmat-Mu. Aku datang kepadamu dengan taubat yang murni. Aku menyesal perbuatan aku. Aku mohon ampun padamu. Maka ampunilah diri aku. Maafkanlah aku. Berilah kepada aku keampunan-Mu. Hapuskanlah kesalahan dan dosa aku. Aku tidak memiliki Rabb selain Engkau. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Jadi bila kita astagfirullahalazim, seolah-olah yang tu kita ucap, Tuhan, saya salah Tuhan, saya silap Tuhan.
Saya hanyut dah dalam hidup. Hati saya dah tertutup. Ya Allah, saya terlalai, jalan saya dah salah. Kini saya nak kembali padamu, ya Allah. Pimpinglah saya dapat kembali padamu, ya Allah. Tolonglah saya, ya Allah. Ya Allah, apa yang telah saya buat ni, kalau kau buka satu persatu, malu saya, ya Allah. Malu akhirat lebih parah daripada malu dunia. Tolong, ya Allah, tutup kesalahan saya. Ampun kesalahan saya. Hapuskan kesalahan saya. Tolonglah ganti kesalahan itu dengan kebaikan. Dan tak ada siapa boleh buat ni semua, ya Allah, kecuali Hang seorang lah. Kerana Hang lah satu-satu Tuhan yang ada untuk saya sembah dan saya beristighfar. Kalau kita kata macam tu dengan penuh murni hati, terbuka pintu langit. Adam buat satu salah dengan isteri dia Hawa duduk dalam surga. Turun, dia berucap kalimah istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun, minta rahmat. Apa jadi? Masa Adam memohon pada Allah ni, terbelah langit. Terbuka pintu langit. Malaikat mengaminkan doa Adam. Semua mengaminkan doa Adam. Ya Allah, terimalah doa hamba-Mu ni, ya Allah. Dia memohon istighfar pada Engkau. Dan siapa pun tak boleh ampun aku, ya Allah. Siapa pun tak boleh merahmati aku, kecuali Engkau saja, ya Allah. Dan kalau Kau tolak istighfar aku, ke mana tempat aku nak beristighfar, Tuhan? Kalau Kau tak mengubah nasib kami, Tuhan, siapa yang boleh? Kami pergi mengadu, dia boleh mengubah nasib kami. Tak ada. La ilaha illa anta. Tidak ada yang layak kami sembah melainkan Engkau sahaja, ya Allah. Penulis kata, diriwayatkan daripada Luqman, ada riwayat daripada Luqman, dia kata pada anak dia, wahai anakku, biasakanlah lisanmu untuk mengucap Allahumma ghafirli. Maksud dia, ya Allah, ampunilah diriku. Kerana Allah memiliki suatu waktu di mana Allah tidak akan menolak orang-orang yang meminta ampun padanya. Qatadah berkata, Al-Quran ini menjelaskan kepada kita tentang penyakit dan ubat. Adapun penyakit kalian adalah dosa dan ubatnya adalah istighfar. Kata Qatadah. Al-Hasan Basri berkata, perbanyakkan istighfar di rumah kalian. Saat makan, saat berjalan, saat di pasar, saat di majlis. Kerana sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan ampunan akan turun. Jadi diajak pada kita, terutama dalam suasana musibah ni, macam mana nak istighfar. Dia kata, time makan pun boleh istighfar. Lagi banyak, lagi bagus. Tunjuk ke Tuhan kegairahan kita nak istighfar. Ada satu ayat dalam surah Qasas. Ayat ni patut menjadi kita punya perhatian. Allah kata, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fil ardi fasada. Ya, ingat surah Al-Qasas. Allah kata dalam ayat ni, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Allah kata, dan carilah, tuntutlah apa yang Tuhan sediakan untuk kamu daripada bahagian akhirat. Dan jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Buat baiklah sesama manusia seperti mana Allah buat baik pada kamu. Dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Ayat ni Tuhan guna perkataan wabtaghi. Wabtaghi dengan makna ibtigha. Kalau kita terjemah Melayu, kita kata wabtaghi, dan carilah, berusahalah. Tapi ibtigha dia bukan makna cari, tapi dia makna struggle. Ibtigha bermakna sungguh-sungguh. Tumpahkan usaha kamu sungguh-sungguh untuk akhirat. Tuhan sediakan akhirat. Jadi bila kita beristighfar pada Allah, kita kena istighfar dengan sungguh-sungguh. Terutama dalam musibah-musibah yang melanda. Siri-siri musibah yang melanda.
Hasan Basri kata, tunjuk kesungguhan itu dengan apa? Masa kita makan pun. Astaghfirullah, astagfirullah. Dah habis makan pun, masa kita berjalan. Banyakkan sebutan kalimah ni. Masa kita pergi ke pasar-pasar. Di samping aktiviti biasa kita beli ikan, tawak, menawak. Tapi disusuli dengan astagfirullah, astagfirullah. Masa bila? Masa kita ada di majlis-majlis. Macam ni majlis. Kenapa dia kata? Kerana kau tak tahu bila saat kau ucap tu, Tuhan akan angkat. Dan Tuhan ubah hidup kau. Dia nak berjumpa dengan dia point tu saja. Jadi Tuhan nak tengok penduduk bumi ni istighfar pada dia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita naik motor, naik kereta, buat kerja. Astagfirullah. Dia tak perlu satu majlis kita duduk ramai-ramai. Astagfirullah. Tak perlu tu semua. Hidup kita itu istighfar, istighfar. Yang 100 kali itu tentu dah kita buat. Sehari semalam. Habis tak ada 100 kali. Saya punya ingatlah kalau seorang kata lagu tu, 2 orang kata lagu tu, 3 orang kata lagu tu, 4 orang, 5 orang. Katalah 100 orang kata Tuhan tak pandang. 200 orang kata Tuhan tak pandang. 300 orang kata. 400 orang kata. 1000 orang kata. Dalam yang kata tu ada kanak-kanak, ada muda, ada tua, ada yang sakit, ada yang soleh. Semua pakat kata istighfar. Takkanlah sampai Tuhan tak pandang. Sedangkan dia bersifat dengan Ar-Rahman. Dia bersifat dengan Al-Ghafur. Dia bersifat dengan Ar-Ra'uf. Dia bersifat dengan Ar-Rahim. Dia sangat Ra'ufum bil ibad. Dia sangat sayang dengan hamba dia. Ada seorang ulama, nama dia Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsir dia, dia bawa satu hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni, ulama lain, masa Imam Ibnu Katsir bawa hadis Qudsi ni, ulama hadis lain kata hadis Qudsi dhaif. Tapi dia tak peduli, dia bawa juga. Sebab dia melihat konteks hadis Qudsi ni sahih. Isi dia. Mungkin dia ada masalah sanad, tapi dia bawa juga. Dan nampak kesungguhan dia bawa tu dalam tafsir dia. Masa dia lalu surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa. Hadis Qudsi tu yang para ulama kata dhaif tu, Syekh Nasruddin Albani ketika dia buat sahih tafsir Ibnu Katsir, dia angkat hadis Qudsi ni. Dia tak bubuh sebab dia kata tak sahih. Tapi Ibnu Katsir bubuh. Sebab hadis Qudsi ni dia punya ungkapan tu kata, ya bani Adam, utlubni tajidni. Fa in wajadtani wajadta kulla syai'. Wa in fatani fataka kulla syai'. Hadis Qudsi ni kata, wahai anak Adam, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, utlubni. Allah kata datang pada aku. Belajar tentang aku. Bawa hidup kamu tuju ke aku. Utlubni, mai ke aku. Allah kata, wa in wajadtani, kalau kamu dapat aku, kamu jumpa dengan aku, kamu kenal sifat-sifat aku, nama-nama aku, kamu dapat menghayati aku, wajarta kulla syai', kamu akan dapati kamu dapat segala-galanya dalam hidup kamu. Wa in fatani, tapi ingat anak Adam, kalau kamu luput aku, kamu tak dapat faham aku, kalau kamu tak dapat aku, fataka kulla syai', kamu akan tak dapat segala-galanya. Kamu akan hilang segala-galanya. Tak ada apa. Kamu kaya, kamu ada pangkat, last sekali kamu mati, kamu masuk ke tanah apa pun tak ada. Ibnu Katsir, dia sangat suka dengan ungkapan ni. Sebab ungkapan ni membawa manusia benar-benar tafakur kepada Allah. Muhasabah. Kalau kita ada kaya, Tuhan tak bagi pada kita puas, kita tak ada apa.
Kalau kita ada segala-gala, Tuhan tak bagi pada kita qanaah, Tuhan tak bagi sabar, redha, syukur, semua tu Tuhan tahan. Bermakna kita tak ada apa hidup. Walaupun kita ada segala-gala, tapi kita hidup di tengah-tengah kita ada segala-gala, tak dapat menikmati segala-gala. Nikmat kita tak rasa nikmat. Anak Adam, kalau kau dapat aku, kau dapat segala-gala. Tapi kalau kau hilang aku, kau akan hilang segala-gala. Terutama dalam situasi kita ini, COVID-19 ini, kita mula hilang segala-gala. Kita mula hilang perasaan aman. Pikiran kita semua pada takut. Kita hilang kebebasan. Sampai pada peringkat kita nak hilang ibadat kepada Allah. Kita memang pelan hilang sikit demi sikit. Takat hari ni, takat malam ni. Kita nak berpindah daripada 18, nak pergi jadi 19. Takat hari ni. Suasana sangat tak cantik. Masa nak pindah satu pesakit daripada satu hospital ke satu hospital, kalau kita tengok cara hospital bungkus kawan tu pun, kita kata Allahu Akbar. Yang menjaga orang sakit takut, orang sakit tu pun takut, keluarga takut, pemimpin takut, ulama pun takut. Kita dalam kondisi duk hilang satu persatu. Orang mengaji dah tak boleh mengaji dah. Channel-channel yang duduk rakam sana rakam sini dah sepi dah. Tak ada dah. Khutbah jemaat di sana tak dengar dah. Kita duk hilang satu kita duk hilang. Dan kehilangan itu pelan hari pelan meningkat. Nikmat duk hilang ni pelan meningkat. Quran kata kepada kita, la in syakartum, Allah kata kalau kamu ubah sistem hidup kamu dengan kamu syukur pada aku, la azidannakum, aku pulang balik pada kamu, aku tambah balik. Lepas itu hadis kursi tadi Imam Ibn Katsir bawa tu, dia betul-betul ada satu arah di situ. Ya bani Adam, wahai anak Adam, utulubni, datang pada aku. Maka dalam suasana macam ni datang pada Tuhan, berdoa, istighfar, minta ampun. Wa in wajadtani, kalau kamu jumpa aku, kamu dapati aku, kau belajar tentang aku, jumpa tentang aku, wajarta kulla syai', kau akan dapat semua. Kita diuji, tapi kita tak rasa Tuhan meninggalkan kita. Kita tak rasa Tuhan biar kita. Kita dapat. Tapi wa in fahatani, kalau kamu hilang aku, fataka kulla syai', kamu akan hilang segala-galanya. Jadi betul apa yang Hasan Basri kata tadi, kita perbanyakkan istighfar dalam semua kondisi kita dan kita mengharap Tuhan akan tolong dan pulihkan keadaan kita. Sahabat-sahabat, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, kalau Allah masih memberi peluang kepada kita, besok kita cuba tengok satu tajuk lagi, iaitu apa yang penulis tulis pada kita, iaitu apa dia? Lafaz istighfar. Lafaz istighfar, kita tengok berapa jenis lafaz istighfar, dan di situ ada suatu perkara yang penting, iaitu kita boleh belajar bagi kawan-kawan kita yang diuji dengan musibah ini. Ada perkara yang perlu disampaikan pada dia. Ada satu perkara penting, bahawa orang yang merawat orang sakit pun dia kena tahu, orang sakit tu pun kena tahu, doktor kena tahu, kita kena tahu, semua orang kena tahu. Suatu lafaz istighfar yang di dalamnya ada suatu manfaat dunia dan akhirat. Sehingga Nabi sebut dalam lafaz ini yang ada dalam riwayat Bukhari ini. Itu panjang umur, sihat badan, kalau Allah bagi kesemuanya diizinkan, besok kita baca sambungan itu. InsyaAllah selagi mana saya tak ke mana-mana, saya masih sihat, kita akan cuba baca buku ni sampai habis buku ni. Sampai habis. Dan sampai habis musim. Kita harapkan sebelum habis buku ni, habislah musim kita. Mudah-mudahan Allah. Dan kita tahu kita duduk macam ni dengan satu dua kita, malaikat tetap datang dengan kita. Daripada langit dia turun. Kerana itu majlis ilmu dia lindung kita. Rahmat Tuhan, keampunan, sakinah, semua ada dengan kita. Rahmat kita tahu, kita percaya benda tu.
walaupun tak seramai mana kita duduk dalam masjid, tetapi setiap kali ada majlis zikir, Allah akan menghantar utusan dia untuk memerhatikan kita dan jaga kita. Dan supaya Allah menjaga kita dunia sampai akhirat insya-Allah. Hayakumullah, barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.